Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Julai 2023 bersama saya Nur Syah Mama Amin. Jutawan Produk Kecantikan Alif Syukri menuntut seorang bekas menteri bergelar Tan Sri menjelaskan hutangnya berjumlah puluhan juta. Alif meluahkan kekecewaannya dengan memaknai tuntutan itu di Instagram selepas percubaan untuk menghubungi bekas menteri terbabit gagal. Walaupun tanpa menyebut nama, Alif memuatnai imej seorang lelaki dipercayai individu yang dimaksudkannya namun menutup bahagian wajahnya. Dalam hantaran yang berbeza hari ini, Alif tampil berkongsi tangkap layar mesejnya kepada individu berkenaan yang tidak berbalas. Dalam hantaran itu, Alif menyifatkan dirinya hanya ikan bilis jika hendak dibandingkan dengan individu yang berpangkat Tan Sri itu yang mempunyai ramai kenalan hebat dan berpangkat. Justru katanya dia perlu berani untuk menuntut haknya yang tidak seberapa. Sementara itu, bekas menteri yang disebut Alif, Abdul Kadir Sheikh Fazil menyerahkan kepada peguamnya untuk menguruskan dakwaan yang dibuat personaliti berkenaan. Dalam jawapan kepada Malaysia Kini, Abdul Kadir juga enggan meletakkan kedudukannya serendah Alif dengan mengulas lanjut perkara itu. Kenderaan milik Ahli Parlimen Penggalan Cepa Ahmad Marzuq Syari jenis Toyota Alphard sekali lagi tular selepas video memaparkan ia melanggar peraturan jalan raya. Video itu menunjukkan kereta jenis Toyota Alphard berwarna hitam dengan bernombor pendaftaran P45 memotong kenderaan lain secara berbahaya. Kenderaan tersebut juga dilihat memotong di laluan garisan berkembar menandakan ia bukan kawasan yang dibenarkan berbuat demikian. Ketua Polis Daerah Setiu Afandi Husin berkata, kenderaan itu dalam perjalanan dari Kampung Gunung Bacuk di Kelantan ke Kampung Sungai Merak dalam Bangi, Selangor untuk menghantar daging korban. Menurut Afandi, pemandu itu bertindak demikian kerana ingin tiba ke destinasi secepat mungkin bagi mengelakkan daging korban itu rosak. Siasatan mendapati kenderaan itu dipandu seorang lelaki berusia 30 tahun yang juga pemandu kepada bekas Timbalan Menteri Terbabit. Justru polis telah mengeluarkan tindakan saman kepada pemandu kenderaan terbabit di bawah kesalahan iaitu memotong di garisan berkembar. Ini bukan kali pertama kenderaan milik Ahmad Marzuq melanggar peraturan kerana sebelum ini pada September 2021, polis pernah menyiasat kereta mewah yang dipandu pembantunya memandu dalam keadaan bahaya. Berita seterusnya. PH hanya berangan mahu merampas Kedah dengan peralihan undi 10% daripada PN kepada gabungan itu pada PRN akan datang. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Mat Noor berkata, peralihan undi seperti yang diinginkan PH sukar untuk berlaku. Jelas Sanusi 10% peralihan sukar dalam politik khususnya membabitkan pengundi Melayu yang masih mahu bersama PN. Sanusi mengulas kenyataan pengurusi PH Kedah, Mahfuz Omar bahawa gabungan itu mampu merampas Kedah dari PAS sekiranya berlaku peralihan 10% undi. DUN Kedah mempunyai 36 kerusi dengan PN sebelum ini memegang 20 kerusi, PH 10 kerusi, BN 2 kerusi dan Pejuang 2 kerusi. 2 kerusi DUN kosong susulan tindakan Adun Gurun Johari Abdul dari PKR yang mengosongkan kerusinya pada 18 Disember tahun lalu apabila dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat. Manakala DUN berlantik kosong akibat kematian adunnya Muhammad Isa Syafiee pada 14 Jun lalu. DUN Kedah dibubarkan pada 28 Jun dan pilihan raya mesti diadakan dalam tempoh 60 hari selepas pembubaran. Dalam perkembangan yang lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui bahawa ramai dari pemimpin terdahulu yang terpalit dengan amalan rasuah. Datuk Seri Anwar berkata sukar untuk mendapatkan pemimpin yang bersih dalam rekodnya. Selagi saya diamanah sebagai pemimpin, saya tidak akan izinkan amalan menteri-menteri, termasuk Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, menggunakan kuasa untuk menyakau. Yang lalu-lalu boleh bercakap soal sejarah. Seramai yang terpalit. Itu saya cakap lah. Kalau saya tahu dan merekod, nak cari yang bersih cukup susah. Yang bercakap bersih ramai. Tapi yang menyakau terlalu ramai. Jadi saya akan gunakan kuasa ini. Dan saya percaya kita akan dapat
mandat dan amanah untuk dapat meneruskan supaya menyelamatkan bangsa, agama dan negara. Dan saya sebagai seorang Muslim tentunya ada tanggungjawab sebagai orang Islam, tapi saya juga tahu sebagai pemimpin di negara Malaysia dengan warga negara, dengan hak mereka, saya akan pertahankan hak di depan, di Majlis JAKIM, di depan umat Islam majoriti. Saya akan beritahu di sini, saya akan tetap meninggikan syiar, pastikan penghayatan Islam lebih bermakna, tapi saya tetap pertahankan hak dan keadilan bagi setiap warga negara, termasuk yang bukan Islam. Anwar berkata demikian selepas menyerang Dr. Mahathir Mohamad berhubung apa yang didakwa sebagai amalan korupsi ketika Mahathir mentadbir negara. Ketika baru menjadi Perdana Menteri, Anwar menerima kritikan selepas melantik Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri. Zahid sedang berdepan perbicaraan atas tuduhan rasuah serta turut dikaitkan dengan skandal kapal tempur pesisir LCS. Anwar pernah menjelaskan bahawa Zahid patuh dengan dasar pentadbirannya berhubung ketelusan dan amalan tender terbuka. Sementara itu, Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH memberi bayangan kerajaan perpaduan pimpinannya bakal merampas 2 lagi negeri serta mempertahankan 3 negeri sedia ada. Menurut Datuk Seri Anwar, ia berdasarkan kajian lapangan yang dilakukan sekaligus menunjukkan kerjasama PH dan PN diterima oleh rakyat. Prioriti itu untuk kekal 3 negeri ataupun untuk tambah lagi 3? Ya, kalau setakat dari segi PH dan PN perpaduannya, kita tentunya tumpu ke 66. Tapi insyaAllah dengan perkembangan yang ada sekarang, saya lihat semua kajian yang dibuat, kalau saya dalam kerajaan ini saya ada maklumat tambahan sikit, saya lihat 3 negeri itu sangat kuat, boleh bertahan insyaAllah, dan kita boleh sekarang ni nampak menjurus kepada kedua negeri lagi. Nah, itu saya akan umumkan pada masa. Hari Jumaat ni memang ada satu perhimpunan besar di Selangor. Baru kita luncurkan jentera secara rasmi. Gelombang peralihan undi dan sokongan kepada PN semakin reda menjelang PRN bagi 6 negeri akan datang. Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli yang juga Menteri Ekonomi berkata, data awal yang dibuatnya sehingga Jun lalu mendapati persaingan sengit sebenarnya adalah di Kedah dan Kelantan. Sehubungan itu, Rafizi akan mengemukakan data bulan ini bagi menangkis dakwaan konon terdapat gelombang peralihan undi kepada PN. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar membalas kenyataan Dr. Mahathir Mohamad yang membayangkannya tunduk kepada pihak lain. Ia setelah Dr. Mahathir mendakwa kerajaan pimpinan Anwar terikat dengan DAP kerana parti itu memiliki anggota parlimen yang ramai. Yang dibahaskan ya, bahawa kita hanya tunduk kerana dukungan parti basis Cina DAP yang menguasai. Saudara, yang Perdana Menteri saya bukan boneka sesiapa. Alhamdulillah, umur akan mencecah 76, saya tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Ya. Kalau boleh dibeli, saya dah kelencong lama dah. Tetapi, rakan-rakan sejawat itu penting dalam menjaga keharmonian. Tapi soal peranan JAKIM, soal penambahan peruntukan Islam, soal peruntukan tambahan untuk Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, penambahan, dengar betul-betul, penambahan, bukan pengurangan. Kempen politik picisan itu lain. Menggunakan agama, menunggang agama untuk menipu dan memfitnah. Tidak benar. Faktanya ada. Malah ditambah baru-baru ini. Bila saya hentikan amalan menyakau, termasuk wang tebatan banjir, saya selamatkan 1.8 bilion. Saya bukan nak pertahankan kawan-kawan saya di DAP. Dia dalam Jemaah Menteri. Dah 7 bulan saya. KSN ada dalam Jemaah Menteri. Belum sekali pun dia pertikai program untuk Melayu ke, untuk orang miskin ke, untuk Islam ke. Belum sekali dalam 7 bulan ni. Jadi saya tidak mahu hukum dia. Salahkan dia. Jadi, kalau kamu gagal dulu, kamu pimpin berpuluh tahun, itu salah kamu, bukan salah pendukung kamu. Ya.
Mengapa ekonomi Melayu tak terangkat sekarang? Mengapa semua mesti saya selesaikan dalam masa 7 bulan? Dengan hutang 1.5 triliun ringgit. Marhum Tun Razak mula hutang. Tapi hutang dia untuk apa? Buka Felda, jalan luar bandar, sekolah-sekolah baru. Itu keputusan yang baik, saya sokong. Tapi hutang kemudian untuk apa? Projek mega, untuk disakau berbilion-bilion. Mau kita pertahankan dengan guna Melayu dan Islam? Kesilapan memilih Dr. Mahathir Mohamad sebagai pemimpin nombor 2 UMNO mengubah hala tuju negara. Serangan terbaru Mahathir mendorong Lim Kit Siang mengenang kembali pengakuan bekas Presiden UMNO dan Perdana Menteri Hussein Onn mengenai kesilapan terbesarnya dalam hidup. Kesilapan penilaian ini yang mengubah hala tuju negara, menurut veteran DAP itu telah meletakkan Dr. Mahathir di landasan kekuasaan. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mendakwa Dr. Mahathir Mohamad memang gemar mewujudkan isu provokasi susulan dakwaan mempromosikan negara berbilang bangsa bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Memetik laporan berita harian, Zahid berkata tindakan itu dilihat sengaja dibuat Mahathir untuk kekal relevan disebabkan faktor usianya. Zahid berkata demikian ketika ditanya sama ada Mahathir sengaja mencipta kenyataan bersifat provokasi itu untuk mencuri sentimen dalam PRN tidak lama lagi. Seterusnya, ikuti kandungan berjenama yang dibawakan khas oleh Kementerian Kewangan. Dari jualan murah, menu dan bakul makanan sehingga ke insurans dan takaful baru-baru ini, pelbagai pakej menarik yang ditawarkan di bawah Payung Rahmah bertujuan untuk membantu rakyat tangani kenaikan kos sara hidup. Tinjauan media di sekitar bandar Kuala Lumpur telah menyaksikan sambutan yang cukup memberangsangkan terhadap inisiatif Payung Rahmah. Teruskan usaha ni. Mana yang baik kita teruskan kan. Mana yang tak baik tu tak payahlah. Tapi benda ni baiklah. So sekarang punya makanan semua dah tinggi sangat. Kalau rendah kita pun okeylah. Ini pun sudah bagus lah. Sudah bagus. Saya cari itu kedai saya pergi makan memang bagus. RM5 memang kelas. Menerusi belanjawan 2023, kerajaan menyediakan RM100 juta untuk menjayakan jualan rahmah di setiap kawasan parlimen di samping memastikan rakyat terus mendapat pembelaan dalam menghadapi cabaran kenaikan kos sara hidup. Tanggungjawab kita di pihak kerajaan untuk pastikan di mana lazimnya pada mana-mana kerajaan pemerintah lah kita laksanakan agenda ni bagi tujuan untuk bantu rakyat, dan khusus di bawah kerajaan Madani pada hari ini kerajaan Madani menekankan isu kos sara hidup di kalangan rakyat tu. Jadi dengan ini terhasillah program Payung Rahmah. Walaupun saya sebut tadi dia mengkhususkan untuk bagi bantuan, tapi sebenarnya program Payung Rahmah ni apabila dia makin lama makin berkembang, kita sebenarnya buka itu program Payung Rahmah ni untuk semua. Jadi menu rahmah semua orang boleh beli. Jualan rahmah juga begitu. Daripada jualan rahmah itulah munculnya asasnya ialah perkara dua lagi ni, which is perkara pakej rahmah dan juga bakul rahmah. Kita sendiri pun tak pasal apa benda, kita sendiri pun berada dalam kumpulan salah satu. Walau apa saja tangga kita berada. Gelombang rahmah ni berada di seluruh negara sekarang dengan cara dia tersendiri. Walau apa cara saja penerimaan pada orang awam, tapi yang pentingnya kami pada pihak kami, selagi ia masih lagi bersikap positif dan membawa makna kepada semua orang, kami tak ada masalah dengan benda tu. Alhamdulillah. Layari belanjawan.muf.gov.my/manfaat untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan program Payung Rahmah. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.